وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan limpah kurnia-Nya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan tentang sujud sahwi. Kita berada pada muka surat 183. Makmum sujud sahwi kerana kesilapannya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Jika makmum melakukan kesilapan seperti tidak mengikut imam sedangkan tiada sesuatu sebab yang munasabah yang membolehkan ia menyalahi imam, maka ia tidak boleh sujud sahwi kerana kesilapan dirinya sendiri. Hal ini kerana kesilapan itu akan ditanggung oleh imam disebabkan hubungan solat berjamaah masih wujud. Namun jika imam telah berhadas ketika makmum melakukan kesilapan, maka imam tidak menanggung kesalahannya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana sekiranya seorang makmum dia melakukan kesilapan, sama ada kesilapan itu dengan sanad bersebab ataupun tidak bersebab, kan? Dia melakukan kesilapan tu sama ada bersebab ataupun tak ada satu sebab yang munasabah. Ni makmum, cerita makmum silap, bukan cerita imam silap, makmum yang silap. Jadi dalam masalah ini, apabila maknanya kesilapan ini dilakukan oleh makmum, makmum tidak boleh sujud sahwi. Dia tidak boleh sujud sahwi. Kerana kalau dia melakukan sujud sahwi dengan sebab kesilapan dia tu, tak boleh. Jadi kesilapan itu ditanggung oleh imamnya. Makna dia lakukan silap tu, makna kekurangan tu ditanggung oleh imam. Imam akan menanggung kesalahan yang dilakukan oleh makmum dia. Jadi dia nak sujud sahwi tak boleh. Kerana kalau dia sujud sahwi, imam tak lakukan, kan? Contohnya habis daripada ta'iyat akhir, sebelum daripada salam, dia sujud sahwi, imam tak sujud sahwi, maka hukum boleh membatalkan sembahyang makmum. Jadi macam mana? Dia meninggalkan. Jadi kesalahan, kekurangan itu ditanggung oleh imam. Jadi imam ni kerjanya macam itulah. Selain memimpin orang, menanggung salah orang. Tu kalau dalam sembahyang. Nah, makmum tak habis baca Fatihah. Sepatutnya Fatihah ni kan rukun. Tapi oleh kerana makmum tak habis baca Fatihah, imam yang tanggung. Lama-lama berat tu. 30 tahun jadi imam makin gendang. Asyik menanggung orang. Jadi kan, ini yang dilakukan. Ini kesalahan yang ditanggung oleh imam dia. Jadi pertama, makmum tidak boleh sujud sahwi. Yang kedua, kesalahan makmum itu ditanggung oleh imam. Sebab apa ditanggung oleh imam? Kerana makmum dan imam itu masih lagi berada dalam berjamaah. Tapi kalau sekiranya ketika mana dia melakukan kesalahan itu,
imam dia berhadas. Maksudnya imam telah terbatal sembahyang dia. Ketika mana dia melakukan kesalahan tadi, sama ada dengan sengaja atau tak sengaja tadi, dengan tidak bersebab, imam dia telah berhadas, maka pada waktu itu imam tidak menanggung kesalahan makmum. Itu makmum tanggung sendiri. Faham tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi nak tunjuk tadi ialah kesalahan yang dilakukan oleh makmum, dia tidak boleh sujud sahwi. Selepas maknanya dia habis tahiyat akhir, dia tidak boleh sujud sahwi. Kerana apa? Itu kesilapan yang ditanggungnya oleh sendiri, dan perbuatan kesalahan itu, kekurangannya, kecacatannya ditanggung oleh imam dia. Itu yang pertama. Okay. Maka jika makmum menyangka imam sudah memberi salam, ini dalam sembahyang berjamaah. Jika makmum menyangka imam sudah memberi salam, lalu dia memberi salam, tetapi dia menyedari selepas itu bahawa imam sebenarnya belum memberi salam. Kerana pernah berlaku di kalangan jemaah. Dia dengar macam imam dah naik, jadi dia sujud. Dia pun bangkit. Dia bangkit bukan dia nak sujud balik, dia terus balik. Dia tak tahu nak buat apa, dia terus balik. Kata sepatutnya dengan tidak sengaja tu dia kena turun balik. Dia boleh turun balik. Jadi tu sebabnya. Jadi yang ni masalah dia. Masalahnya jika makmum menyangka dia dengar macam imam bagi salam, tetapi sebenarnya imam belum lagi memberi salam. Selepas baru dia mengetahui, menyedari selepas itu bahawa imam sebenarnya belum memberi salam, maka wajib kepadanya untuk memberi salam sekali lagi. Salam yang pertama tu tak boleh dikira. Sebab tuan-tuan, setiap rukun ini mesti dia buat tu mestilah maknanya kerana itu dia rukun. Dia tak boleh maknanya dengan tidak sengaja. Mesti disengajakan. Kita angkat takbir tu maknanya disengajakan. Rokok tu mesti disengajakan. Dia tak boleh rokok kerana terpaksa. Contohnya apa yang dikatakan rokok dengan disengajakan ni, sampai habis pada baca Fatihah, baca surah, maka turun rokok. Itu makna rokok yang disengajakan. Ini rokok yang tak disengajakan. Contohnya dia duduk tengah semayang begini, dia tengah semayang, anak dia bermain-main, lalu maknanya dia anak main getar tak? Main getar. Anak dia tembak kat dia, dia pun elak, dia tunduk sujud. Jadi itu sujud yang bukan disengajakan. Jadi kalau dia pakai sujud tu, maka hukum semayang tidak sah. Kerana tadi sujud yang dilakukan tu adalah sujud yang kerana sesuatu, bukan sebab kerana sujud. Jadi mestilah maknanya jika makmum menyangka tadi, dia dengar macam beri salam, tapi sebenarnya imam belum beri salam lagi, maka wajib kepadanya memberi salam semula. Wajib beri salam. Sebab salam yang diberi kali kedua tu ialah salam yang disengajakan. Kan? Kerana apa? Kerana itu dia jadi rukun. Yang tadi tak. Kan? Kerana tidak sengaja dia. Maka wajib kepadanya memberi salam sekali lagi, dan tidak disunatkan kepadanya sujud sahwi, kerana kesilapan itu ditanggung oleh imam. Jadi kesilapan yang macam tu, makmum tak boleh sujud sahwi, sebab imam tak sujud sahwi. Jadi kalau dia buat sujud sahwi, imam tak buat, sembahyang dia jadi batal. Sembahyang dia jadi batal. Jadi macam mana orang yang ni, dia dah melakukan kesalahan sebenarnya, kesalahan yang tidak disengajakan tadi. Maka hukum kesalahan yang dilakukan tu, maka ditanggung oleh imam. Imam tanggung. Jadi kecacatan dia, kekurangan tu imam akan tanggung. Jadi ini untung jadi makmum. Kan? Untung jadi makmum. Kalau kita sembahyang seorang diri, tak ada siapa nak tanggung kita.
Inilah kelebihan ataupun fadilatnya. Menunjukkan keuntungan bagi orang yang mendirikan solat secara berjamaah, diberikan beberapa kelebihan di dalam solat. Diberikan kelebihan. Satu dari sudut pahala memang dia dah dapat 27 dah. Kerana berpandu pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah tafdulu min salatil fazzi 27 darajat. Semayang berjamaah ni lebih afdal daripada semayang seorang diri 27. Selain daripada pahala yang didapat, ini yang tadi. Kesalahan-kesalahan yang tadi. Kalau kita semayang seorang diri, wajib kena menghabiskan Fatihah. Wajib. Tapi kalau kita sekarang semayang seorang berjamaah, kita tak habis baca Fatihah, imam yang tanggung. Kesalahan kita, imam yang tanggung. Itu kan untung. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tanamkan rasa cinta tu untuk semayang berjamaah. Kalau tidak dapat bahagian siang, maka usahakanlah untuk dapat berjamaah di bahagian malam, kan? Jadi kalau tak dapat makna bahagian malam, usahakanlah dapat makna di awal-awal pagi, kan? Semayang berjamaah. Tapi jangan ditinggal sama sekali, sebab kelebihan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang melakukan solat berjamaah. Ketika menghuraikan maksud Imam Nawawi dalam kitab Minhajul At-Talibin, pengarang kitab Mughni Muhtaj mengatakan sekiranya makmum teringat di akhir solat berjamaah, sama ada sebelum membaca tasyahud atau sesudahnya, bahawa dia telah meninggalkan sesuatu rukun selain niat dan takbiratul ihram, serta tidak dapat mengingatinya, maka ia tidak boleh mendapatkan semula rukun yang ditinggalkan itu. Hal ini kerana jika ia melakukan demikian, berarti dia telah meninggalkan kewajipan mengikut imam. Oleh itu, dia hendaklah bangun untuk menambah satu rakaat lagi setelah imam memberi salam, dan tidak perlu melakukan sujud sahwi kerana lupanya itu semasa berjamaah bersama dengan imam. Jadi satu masalah berlaku. Kiranya seorang dia melakukan solat berjamaah, makmum dia berjamaah, sebelum membaca tasyahud akhir ataupun selepas membaca tasyahud akhir, dia teringat dia telah meninggalkan sesuatu rukun. Rukun ni sama ada Fatihah ke, rokok ke, sujud ke, i'tidal ke, itu rukun lah. Melainkan niat dan takbiratul ihram. Ini kalau dua tertinggal, terlupa sengaja ke batal? Terlupa niat, batal. Takbiratul ihram, batal. Lain tak ada masalah, kan? Jadi orang yang sekiranya makmum ni, dia teringat tadi, contohnya dia belum rokok, dia semayang berjamaah, dia tertinggal rokok, ataupun dia tak teringati mana-mana rukun yang ditinggalkan, nak dapatkan balik tak boleh, nak mengulang balik tak boleh, sebab dah rakaat dia tertinggal, mungkin rakaat yang kedua ataupun rakaat yang ketiga, sedangkan pada waktu itu dia dah rakaat yang keempat, kan? Jadi tak boleh nak mengulang, kan? Jadi orang yang berini wajib kepada dia, maknanya bila imam bagi salam, dia tambah satu rakaat lagi, tambah satu rakaat. Sebab meninggalkan rukun tu bermakna rakaat tak ada. Contohnya meninggalkan rokok. Rokok ni kan rukun daripada rukun yang 13, kan? Meninggalkan makna rakaat itu tak dikira, tambah satu rakaat lagi. Jadi bila dia menambah, perlukah dia sujud sahwi? Tidak perlu dia sujud sahwi. Kerana apa? Kerana berlakunya dia meninggalkan rukun itu tadi ketika mana dia berjemaah dengan imam dia. Dia dalam berjemaah. Kalau dia meninggalkan rukun tadi ketika mana lepas habis, selepas daripada dia naik balik tadi, dia tertinggal dari rukun, yang itu lain. Kerana pada waktu itu dia telah bersendirian.
Kan? Tadi dia meninggalkan rukun tu kerana bersama dalam jemaah, bersama dengan imam. Maka disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam keadaan ini, dari kitab apa? Kitab Minhajut Talibin ataupun dan Mughni Muhtaj, bahawa tidak perlu kepada dia untuk melakukan sujud sahwi. Maka kesilapan tu ditanggung oleh imamnya, kan? Maka makmum tidak boleh berdiri untuk menambah satu rakaat lagi melainkan setelah imam memberi salam. Jangan dia naik. Makmum ni yang dia tertinggal tadi, dia terlupa mana-mana rukun bersama dengan imam tadi, jangan dia naik setelah imam memberi salam. Kalau dia naik sebelum imam memberi salam, hukumnya batal semayang. Semayang jadi batal. Dia mesti selesai. Imam bagi assalamualaikum, salam yang sempurna. Assalamualaikum. Itu dah kira salam. Yang warahmatullah tak ada, kan? Sekurang-kurangnya bagi salam tu assalamualaikum. Maka assalamualaikum warahmatullah. Salam yang mana? Pertama. Maka dia boleh naik. Dia boleh naik pada waktu tu. Maknanya kalau sebelum bagi salam dia naik, batal sembahyang dia. Kerana dia melakukan kesalahan, menyalahi akan imam tu. Jadi dengan sebab itu, dia hendaklah maknanya menambah rakaat tadi setelah imam memberi salam. Jika dia berdiri dengan sengaja sebelum imam memberi salam dan mengetahui akan haramnya perbuatan itu, maka solatnya jadi batal. Kan? Solat akan jadi batal. Tetapi jika dia berdiri kerana terlupa, imam belum bagi salam, dia pun berdiri, terlupa, ataupun dengan maknanya jahil tentang pengharamannya, maka solatnya tidak batal, namun perbuatan yang dilakukan itu sia-sia. Bahkan wajib ia kembali duduk sekalipun imam sudah memberi salam. Ketika dia sedar akan perbuatannya, selama itu dia wajib kembali semula untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi kalau sekiranya dia naik, dia terlupa, dia melakukan sesuatu, tertinggal rukun dalam bersama dengan imam tadi, jadi dia tidak boleh naik menambah rakaat sehingga imam memberi salam. Kalau dia melakukan perbuatan sebelum imam memberi salam, dia naik tambah rakaat, hukum semayang dia batal. Semayang jadi batal. Jadi dengan sebab itu, kalau dia nak naik, imam dah bagi salam baru naik. Andai kata imam belum bagi salam, dia naik nak tambah rakaat dengan sebab terlupa ataupun dengan sebab jahil akan pengharamannya, maka wajib kepada dia untuk turun balik. Wajib pada dia turun balik, walaupun pada waktu itu imam telah memberi salam. Wajib dia turun balik, kan? Ini masalah fiqh gitu. Ini yang dikatakan masalah fiqh, kan? Jadi wajib dia turun balik. Kenapa? Perbuatan dia naik tadi dengan sebab terlupa atau hak jahil pengharamannya adalah perbuatan yang sia-sia. Jadi turun balik. Turun balik, lepas tu naik. Tambah satu rakaat, kan? Walaupun pada waktu itu imam telah memberi salam, wajib dia turun balik, kemudian dia naik, kemudian menyelesaikan rakaat dia, satu rakaat yang sempurna, kemudian menambah satu rakaat lagi tadi. Ini yang disebutkan cara yang perlu dilakukan. Maka pengarang Mughni Muhtaj ataupun Minhaj Talibin berkata lagi, jika makmum mengetahui atau syak, ini satu masalah lagi. Jika makmum mengetahui atau syak bahawa dia telah meninggalkan Al-Fatihah, meninggalkan bacaan Fatihah, sedangkan imamnya telah rokok dan dia masih belum rokok, maka dia hendaklah membacanya dan dikira terlewat kerana uzur. Jadi makmum ni dibenarkan kepada dia, diberi kemaafan tu tertinggal 2 rukun. Sama ada dia diberikan kemaafan bagi makmum. Makmum
mengetahui atau syak bahawa dia telah meninggalkan Fatihah sedangkan imam telah rokok, maka pada waktu itu dia jangan turun dulu, dia habiskan bacaan Fatihah. Walaupun pada waktu itu dia tertinggal, imam dah selesai rokok, dah i'tidal, maka diberikan kemaafan kepada dia, kan? Yang ni diberi maaf. Kalau kita baca Fatihah bersama tadi, mana lepas imam baca Fatihah, kita baca Fatihah, kita tertinggal tu, dengan rukun yang panjang tadi, boleh batal. Tapi yang keadaan orang yang macam ni, dengan sebab dia terlupa, maka diberikan kemaafan. Sama juga orang yang baca Fatihah dalam keadaan bacanya memang lambat, bukan disengajakan, bukan sengaja buat lambat, dia memang bacaannya begitu, lambat baca. Jadi kalau sekiranya dia menghabiskan bacaan Fatihah, dia tertinggal 2 rukun, rokok tertinggal, kemudian i'tidal dia tertinggal, sampailah imam tu dah sujud, maka ia diberikan kemaafan. Itu sebabnya orang-orang yang macam ni diberi rukhsah. Kalau kita dengan sengaja macam ni ikut, memang bacaan kita memang boleh bacaan laju, tapi kita sengaja baca pelan-pelan, lambat-lambat, sehingga kita tinggal 2 rukun, boleh membatalkan sembahyang. Sebab itu dilakukan dengan sengaja. Jadi sengaja tak boleh, kan? Jadi kita kena tengok keadaan dalam sembahyang. Ada orang yang diberikan kemaafan dengan sebab bila timbul sesuatu masyaqqah, masyaqqah dia, kan? Dengan sebab dia ni, contohnya orang gagap, contohnya baca Fatihah nak menghabiskan Fatihah susah, sampai imam habis rokok, dah i'tidal, dia tak habis lagi, maka orang ni diberikan kemaafan sebab ada masyaqqah dia, mana ada kesulitan yang berlaku pada dia, bukan dengan sebab dia sengajakan. Jadi orang-orang yang ni dikira sebagai orang yang uzur. Uzur ni maksudnya orang yang diberikan kemaafan. Bagi menyambung semula kata-kata pengarang Mughni Muhtaj, jika makmum syak bahawa dia telah meninggalkan satu rukun yang disebutkan seperti Al-Fatihah dan sebagainya, maka dia hendaklah melakukannya dan bersujud sahwi seperti yang disebutkan di dalam kitab At-Tahqiq. Sesungguhnya kealpaan seperti ini tidak ditanggung oleh imam kerana makmum syak di dalam solat pada perbuatan yang dia telah tambah selepas salam imam. Tengok, kalau sekiranya selepas berlaku dia naik tadi, dia tambah 1 rakaat, berlaku kesilapan di situ dia berlaku kesilapan, maka kesilapan tu ketika mana telah bercerai dengan imam dia, maka pada waktu itu kena sujud sahwi. Tapi semasa dia dalam berjamaah tadi dengan imam, kalau berlaku kesilapan, tidak boleh dia sujud sahwi kerana kesalahan itu ditanggung oleh imam dia. Jadi itu bezanya, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Begitu juga bagi seorang masbuk yang telah memberi salam bersama imam kemudian teringat tentang perbuatan rukun yang ditinggalkannya, maka dia perlu menyempurnakan solatnya dan melakukan sujud sahwi di akhir solatnya. Contoh, dia ni baru tiga rakaat. Imam bagi salam, dia salam. Kemudian dia teringat, baru 3. Tambah lagi, tambah 1 rakaat. Dengan syarat maknanya dia punya kadar waktu dia selepas salam tadi ialah kadar yang uruf, tidak terlalu lama. Ini kalau dah bagi salam, dia baru 3, dia teringat dah buka WhatsApp, dah baca WhatsApp, hari ni kek baru ada belajar ni. Itu tak payah semayang balik, kan? Itu tak boleh. Itu dah lebih daripada kadar uruf. Contoh, dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia teringat, baru 3. Naik balik.
Pada waktu itu bila dia tambah satu rakaat lagi, kena sujud sahwi. Kenapa? Itu telah bercerai dengan imam. Dah bercerai dengan imam. Tu kena sujud sahwi lah. Sebab tu kesilapan dia, kan? Jadi tu kita faham tuan-tuan. Nak lakukan sujud sahwi atau tidak ni, tengok dia, itu keadaan-keadaan dia. Ala kulihannya kita kena mengingat bahawa sujud sahwi ni dia sunat. Sunat. Kenapa perlu sujud sahwi? Kerana meninggalkan sesuatu daripada rukun ataupun meninggalkan sesuatu daripada sunan ab'ad. Meninggalkan daripada sesuatu rukun, kan, ataupun sunan ab'ad, sama ada terlupa ataupun dengan sebab sengaja. Maka kena lakukan sujud sahwi. Hal ini kerana kealpaannya berlaku setelah hubungan solatnya putus bersama imamnya. Apabila imam melakukan sujud sahwi, maka wajib juga makmum melakukan sujud sahwi. Melakukan sekalipun makmum itu masbuk. Jadi ingat, kalau imam melakukan sujud sahwi, makmum kalau tak mau sujud sahwi, batal makmum. Makmum kata, engkau yang lupa, aku tak lupa. Aku tak nak sujud sahwi. Engkau sujud sahwi seorang. Engkau yang tak nak ikut, batal. Sebab innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Dijadikan imam tu untuk ikutan. Walaupun pada waktu itu yang mengikut ini dia masbuk. Dia baru 2 rakaat. Tiba-tiba selepas bagi salam, imam sujud sahwi, maka wajib kepada dia ikut. Tak ikut batal. Kalau dia tak ikut imam tu, batal sembahyang dia. Dia sujud sahwi, ikut imam, nanti naik, tambahlah rakaat dia, kan? Kerana itu perlu diikut, sebab dia kena ikut imam. Walaupun dia seorang yang masbuk dalam sembahyang, ya. Jadi kena faham tuan-tuan. Kemudian sujud sahwi selepas daripada salam, boleh tak? Kita tahu kaedah sujud sahwi ini mesti selepas baca tahiyat akhir dan sebelum daripada salam. Ni boleh ke sujud sahwi ini dah bagi salam, teringat ada berlaku salah, sujud sahwi boleh atau tidak? Kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh, semuanya membicarakan sujud sahwi ni ialah sujud 2 kali sebelum daripada salam. Tiba-tiba dia bawa mari masalah kepada kita, adakah seseorang yang terlupa melakukan sujud sahwi harus, makna boleh ke kembali melakukan apa, sujud sahwi itu selepas daripada memberi salam? Boleh atau tidak? Dia punya persoalannya boleh atau tidak? Persoalan dia. Kalau kita nak kata tak boleh, apa hujahnya? Kalau kita kata boleh, mana dalilnya? Ambilannya mana? Supaya bila kita ibadat ni jadi sah ibadat kita. Jadi kita tengok apa perbahasan dia. Bagi menghuraikan soalan ini, pengarang kitab Fathul Mu'in, semua ada dia punya sumber dia. Kalau kita rasa masalah, buka ajalah kitab Fathul Mu'in ataupun kitab I'anah At-Talibin. Ada masalah, bukalah kitab ni. Sebab kitab yang dikarangnya indahnya solat berjamaah ni, kebanyakan dia punya referen dia, sumber dia, inilah kitab-kitab lama ataupun kitab-kitab muktabar daripada ulama-ulama yang muktabar. Kita ni dia dah ambil ni, dia dah susun, dia dah kompreskan, dah masuk dalam satu. Kita tak payah nak cari lagi. Dia bawa pada kita ni, maknanya suatu masadir dia daripada kitab-kitab yang muktabar, dia bawa dengan muka surat. Kalau kita rasa ragu, rujuk kepada, buat rujukan kepada kitab tu. Jadi kita tak jadi masalah. Kalau apa yang kita cakap ni diragukan oleh orang, tunjukkan muka surat sekian, kitabnya sekian, tengok sendiri, kan, supaya kita jangan ada rasa ragu. Maka dia kata apa? Berkata, dan sujud sahwi itu menjadi luput.
Sujud sahwi ini menjadi luput, makna tak perlu lagi sujud sahwi jika seseorang itu memberi salam secara sengaja, walaupun tempoh waktu pemisah di antara salam dengan waktu teringat bahawa dia belum melakukan sujud sahwi itu masih dekat. Itu satu. Maknanya sujud sahwi ini luput. Kata pengarang Fathul Mu'in, kata pengarang I'anah At-Talibin, bahawa dia kata sujud sahwi ini luput apabila seorang memberi salam je, maka tak ada lagi sujud sahwi. Walaupun pada waktu itu dia teringat dalam tempoh yang masih lagi dekat dengan salam dia. Tak ada dah. Tak ada sujud sahwi lagi dah. Sebab kebanyakan ulama mengatakan sujud sahwi ini berpandu pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sebelum daripada salam. Okey, yang kedua, atau dia kata dia memberi salam dalam keadaan terlupa padahal tempoh waktu pemisah tersebut adalah lama menurut uruf perkiraan adat setempat. Maknanya sujud sahwi itu akan terluput kalau sekiranya dia dah beri salam tapi waktu dia teringat tu kadar urufnya telah lama. Pada adat setempat ni, kalau makna dah duduk, tadi duduk tawarruk, nak duduk tawarruk, duduk macam tahi akhir ni. Jadi bila dia duduk tawarruk, dia lepas maknanya bagi salam, dia dah berubah kedudukan, dah maknanya dah duduk bersila ataupun berlunjur, maka pada uruf orang setempat ni, kalau macam tu dah berubah kedudukan ni, dia punya keadaan dia duduk ni, maka ini dah lama duduk kan. Maka pada waktu itu juga luput, maknanya tak perlu lagi kepada sujud sahwi. Maka pada dua keadaan ni sujud sahwi habis dah, tak ada perlu lagi dah kan. Oleh itu apabila dia melakukan sujud sahwi maka dia tidak boleh kembali. Apabila dia melakukan sujud sahwi maka dia telah kembali ke dalam solatnya semula. Makna kalau sekiranya orang dia masuk, dia teringat dia masuk, dia teringat selepas salam, dia belum sujud sahwi, lalu dia sujud sahwi, bermakna dia kembali kepada solat balik semula kan, berada dalam solat, dan wajib baginya untuk mengulangi salam. Wajib padanya untuk mengulangi salam. Apabila imam kembali dalam keadaan solat dengan melakukan sujud sahwi, maka makmum yang lalai perlu kembali juga. Kembali juga kepada mengikut imam. Jika tidak, solatnya batal dalam keadaan dia melakukannya dengan sengaja dan mengetahui. Jadi kalau macam ni berlaku, dah lupa sujud sahwi, imam dia kembali balik dalam solat. Nanti bila dia kembali balik dalam solat, dia kena bagi salam. Dia kena kembali dengan salam balik semula. Sebab sujud sahwi ni mesti berlaku sebelum salam. Jadi bila seorang makmum dia melihat akan imam melakukan yang demikian, kalau dia tak kembali balik ikut imam, makna tadi sembahyang dia batal. Kan jadi susah, kan jadi puak berganda. Jadi masalah yang timbulnya lebih baik ditinggalkan. Sebab bimbang ni yang belakang-belakang tak tahu, jadi huru-hara nanti. Sedangkan kita tahu bahawa sujud sahwi ni sunat hukumnya. Kalau tertinggal maka sembahyang tetap juga sah. Daripada jadi macam ni huru-hara kan, makmum jadi kecoh, salahkan pak imam, imam salahkan pak makmum, lepas tu bergaduh pula, tuas suruh layang kan, viralkan pula. Lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Ini. Sekiranya seorang masbuk telah berdiri untuk menyempurnakan solatnya, orang masbuk, maka dia perlu kembali untuk melakukan sujud sahwi. Bagi imam, tadi orang ada masbuk, imam yang terlupa sujud sahwi, dia kembali balik untuk sujud sahwi. Pada waktu itu orang yang masbuk ni wajib turun. Tak turun batal tak sembahyang dia. Kan jadi susah kan. Sedangkan sujud sahwi itu sunat kan. Bila berlaku yang macam tu jadi masalah.
maka dia perlu kembali mengikut imam yang kembali dalam keadaan solat seperti yang dinyatakan tadi. Sebenarnya kemungkinan di bawah ini menyebabkan solat makmum itu terbatal atau tidak. Kita tengok keadaan-keadaan yang macam ni, nak tahu semayang imam makmum ni terbatal atau tidak. Jika makmum sengaja tidak mahu kembali mengikut imam dan mengetahui kewajipan untuk melakukannya, maka solatnya batal. Ingat, bila kita sembahyang berjamaah, makmum sengaja tidak mahu kembali mengikut imam. Contohnya tadi, masalah dia beri salam. Dia ingat imam dah bagi salam. Kemudian dia pakai dengan salam yang dia tadi. Dia tak kembali balik bersama imam bagi salam. Maka sembahyang dia jadi batal. Okey. Jadi dia itu. Tetapi jika dia tidak sengaja atau tidak mengetahui kewajipannya, maka solatnya tak batal. Ni semayang kiranya orang dia jahil, kan? Tak tahu. Semayang main ikut-ikut je. Semayang ikutan-ikutan ni. Orang angkat takbir, dia angkat takbir. Lepas tu dia tengok orang sujud, dia pun tengok orang tu baca apa. Macam anak kita semayang lah. Dia tengok je, apa ayah dia baca. Waktu imam kita baca Fatihah, anak kita tengok apa yang ayah dia. Dia tengok atas. Kita pun ketap bibir. Kan? Dia gitu. Ini main ikutan-ikutan. Sebab orang yang nak semayang, dia kena mengetahui tentang perbuatan semayang. Kan? Tak mengetahui boleh batal semayang dia. Semayang mesti mengetahui. Bila kita nak berjamaah, kita kena mengetahui tentang bagaimana itu. Kan? Peraturan-peraturan dalam semayang berjamaah. Jadi yang pertama tadi boleh batal. Yang keduanya, begitu juga batal solat makmum sekiranya dia tidak mengetahui kesalahan imam yang menyebabkan imam itu melakukan sujud sahwi. Makmum boleh batal juga. Nah, imam lepas sebelum bagi salam sujud 2 kali. Makmum ni fikir, apa salah imam ni sebab dia sujud. Dia duduk fikir sambil sujud, apa salah kau, mam? Imam pun naik, Allahu Akbar, sujud lagi. Apa engkau punya salah ni Pak Imam? Aku tak dapat cam lagi ya. Batal sembahyang kau. Duk confuse dia, kan? Sambil sujud tu duk fikir apa imam salah. Nak kata imam punya kain koyak, tak nampak pun. Nak kata imam terkentut, tak dengar pun, kan? Jadi dia ragu. Pada waktu tu batal sembahyang dia. Kenapa? Kenapa? Maknanya dia tidak mengetahui. Tak mengetahui. Okay. Yang ketiga, solat makmum juga terbatal sekiranya dia tidak berniat mufarakah daripada imam sebelum menyalahi perbuatan imam dan meneruskan solatnya secara bersendiri. Ini bererti jika dia telah berniat mufarakah, maka solatnya tidak batal. Kan? Mana orang-orang yang nak menyalahi perbuatan imam, dia kena niat mufarakah. Tak niat mufarakah, batal. Dan apabila seseorang itu bila telah niat mufarakah, bermakna dia sembahyang berseorang diri. Contoh, dia sembahyang dalam saf pertama. Bila dia melihat bahawa berlaku di sana kesilapan sama imam, kan, dia pun niat mufarakah. Orang lain tak tahu. Orang lain ikut imam. Dia pun baca Fatihah seorang diri. Kemudian dia baca surah. Dia dah niat mufarakah ni. Kemudian imam tadi dia terus macam biasa. Apabila dia telah selesai bacaan dia tadi, makmum yang mufarakah ni, dia kena rokok. Wajib kepada dia rokok sebab bacaan dia dah selesai. Dia pun menunggu. Dia tunggu imam. Dia disegan. Nanti orang kata kenapa dia rokok seorang-seorang pula. Dia tunggu imam. Semayang dia batal. Kerana apa? Niat dia berubah kerana menunggu imam pula. Batal. Tu nak kena faham. Siapa yang dia niat mufarakah tak boleh menunggu lagi. Berubah niat.
Tu nak kena jaga-jaga pula. Nah. Dia ada mana kau ke sab pertama ke sab mana pun, apabila niat mufarakah, dia tidak boleh menunggu akan perbuatan. Niat untuk menunggu perbuatan orang lain yang tidak ada kena mengena dengan dia, batal semayang. Itu kena hati-hati lah. Kita semayang bila dah niat mufarakah ni, buat sendiri-sendiri, tak ada lagi makna nak ikut imam lagi dah. Kan? Jadi ni nak kena ambil kira orang yang nak sembahyang berjamaah ni. Jadi ini berarti jika dia telah berniat mufarakah, maka solatnya tidak terbatal. Kalau tadi dia tengok imam punya bacaan Fatihah dia rosak, ada imam bacaan Fatihahnya rosak, sedangkan dia qari, dia tak tahu asalnya, kan? Dia tak tahu, dia sembahyang berjamaah dengan imam, sebab dia tak tahu ni dia orang datang orang luar. Dia ni qari, kan? Qari, menang qariah lah, qariah je, bukan antarabangsa, qariah. Mana bacaan Fatihah dia kira kelas sikit lah daripada Pak Imam. Pak Imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, main dengung hidung je, main keluar semua hidung je. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, dah jadi macam lagu Hindustan kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah. Dia dengar Allah mai. Sedangkan dia punya bacaan dia lebih qari daripada imam. Dia pun niat mufarakah. Niat mufarakah. Maka bila dia niat, dia baca Fatihah, dia pun baca surah. Imam baca surah, walau sengah-sengah pun baca Yasin, yang main. Yasin dia baca. Harga makmum. Nah, dia buat yang dia ni dah mufarakah, inna a'taina aja. Inna a'taina kal kausar fasalli li rabbika wa inna syani'aka huwal abtar. Imam baru berapanya? Imam masih lagi panjang lagi, Yasin belum habis lagi. Baru pas subhanallazi, jauh lagi nak habis. Dia pun tunggu imam, batas sembahyang dia. Sebab dia telah niat mufarakah. Kerana niat dia menunggu imam tu, maka batal. Jadi itu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tu kena berhati-hatilah kita sembahyang. Tak. Ini semuanya bersangkutan dengan hukum, kan? Okey. Dalam isi kandungan kitab sebelum ini ada disebutkan bahawa makmum yang lalai perlu mengikuti perbuatan imam yang kembali di dalam solat dengan melakukan sujud sahwi. Bagi makmum yang masbuk pula, sekiranya dia telah berdiri untuk menyempurnakan solatnya, maka dia wajib untuk mengikut imam yang melakukan sujud sahwi. Setelah imam memberi salam, barulah dia berdiri untuk menyelesaikan solatnya. Jadi ingat, orang yang masbuk itu keadaan dia. Kalau imam ni yang terlupa sujud sahwi ni, dia kembali balik untuk sujud sahwi, bermakna dia masuk dalam semayang balik. Nah, orang yang dah berdiri tadi wajib kena turun balik, sebab dia masih berjamaah lagi. Kalau dia tak mau, niat mufarakah. Nah, kalau dia tak mau turun, niat mufarakah. Selesai cerita. Kan? Dia kalau tak niat mufarakah, dia wajib turun. Kan? Tambahan dia kata. Imam disarankan untuk meninggalkan sujud sahwi selepas salam jika dia mendapati kebanyakan makmum kurang arif tentang permasalahan ini. Jadi diingatkan, siapa-siapa jadi imam, oleh kerana sujud sahwi ni sunat, dan bila nak kembali macam ni kena tahu kaedah. Dia kena tahu kaedah. Orang yang mengikut pun kena tahu dari sudut kaedah. Kalau tidak nanti jadi masalah. Dengan sebab itu adalah lebih baik orang yang tidak arif, imam je yang faham, makmum tak faham, hari ni baru belajar. Lebih baik. Dan yang belajar pun bukan semua, kan? Yang datang dengar ni orang jauh-jauh, yang dekat-dekat tak datang. Jadi macam mana? Lebih baik dia dalam masalah ini, maka dia tinggalkan. Itu lebih baik. Hal ini kerana sujud sahwi itu adalah sunat, sedangkan kekecohan yang timbul dalam kalangan orang yang beriman itu disebabkan perbuatannya
kembali kepada sujud sahwi adalah dilarang. Dengan sebab itu kembali kepada usul fiqahnya apa? Sadduz zara'i. Sadduz zara'i. Makna tutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada fitnah. Itu lebih baik. Sedangkan masalah dia ni sunat. Kalau dia buat boleh timbul fitnah besar. Maka lebih baik tutup pintu-pintu yang boleh datang kepada fitnah. Itu lebih baik. Namun sekiranya dia tetap melakukan, maka dia tidak boleh dipersalahkan disebabkan dia telah mengamalkan apa yang telah diputuskan oleh para ulama dalam kitab. Jadi kalau dia buat pun tak jadi salah. Tapi itulah masalahnya, adakah dia buat orang sama tahu dengan dia? Itu persoalannya. Jadi insya-Allah nanti kita akan melihat pula tentang sujud tilawah. Bagaimana tentang sujud tilawah? Orang baca dalam semayang sampai kepada ayat-ayat sujud. Macam mana keadaan? Adakah boleh dia sujud? Ada keadaan orang-orang ni tak tahu, makmum tak tahu macam mana. Kerana dalam mazhab Hanafi ke mazhab Maliki ni sujud tilawah ni wajib kan. Pada kita mazhab Syafi'i tak. Jadi macam mana keadaan, insya-Allah kita akan sambung bicara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wardina warda 'anna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.